Bersama-sama saya dalam informasi MyDOA yang akan memaparkan rangkuman menarik program-program Jabatan Pertanian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaril Azriq Zainal Aznam melaporkan rangkuman program Jabatan Pertanian bagi bulan September 2022 untuk Berita Informasi MyDOA. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Haslina binti Abdul Hamid telah meluangkan masa melawat reruai Jabatan Pertanian Malaysia sempena Floria Diraja Putrajaya 2022. Floria Diraja Putrajaya 2022 yang bermula pada 29 Ogos sehingga 4 September 2022 merupakan pameran bunga dan taman berbentuk festival yang dianjurkan oleh Perbadanan Putrajaya. Jabatan Pertanian turut menyertai program tersebut dan mengetengahkan tema Laman Komuniti Laman Produktif yang menampilkan pelbagai bentuk kaedah penanaman secara konvensional dan moden. Dalam lawatan tersebut, beliau turut beramah mesra dengan peserta komuniti dan menyampaikan insentif kepada kebun komuniti Presin 11 Putrajaya dan Kampung Tengah Gombak. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah menganjurkan Malam Apresiasi Maha 2022 pada 3 September 2022 bagi meraikan petugas yang telah terlibat dalam menjayakan Maha 2022. Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, Maha 2022 mencatatkan rekod terbesar daripada segi jumlah pengunjung maupun nilai jualan. Dr. Ronald turut berkata, penganjuran Maha 2022 juga menyaksikan pemeteraian 33 perjanjian Memorandum Persefahaman MOU membabitkan pengusaha agro makanan antarabangsa dan tempatan dengan nilai pelaburan lebih RM5.64 bilion. Malam Apresiasi Maha 2022 turut dihadiri oleh Ketua Pengarah Pertanian, Datuk Zahimi bin Hassan. Ketua Pengarah Pertanian, Datuk Zahimi bin Hassan telah mengadakan lawatan kerja ke negeri Johor. Lawatan tersebut bagi memastikan sistem perkhidmatan dan penyampaian Jabatan Pertanian kepada pemegang taruh dapat ditingkatkan bagi menyokong sektor agro makanan negara. Beliau berkata, sistem penyampaian sedia ada perlu ditambah baik bagi memastikan bekalan makanan mencukupi dan selamat dimakan. Beliau turut mengadakan kunjung hormat ke atas Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Tan Sri Datuk Dr. Haji Azmi Rohani bagi membincangkan hala tuju Jabatan Pertanian dalam mencapai hasrat menjadikan negeri Johor sebagai hub utama pengeluaran makanan. Jabatan Pertanian Malaysia telah menerima kunjungan hormat Duta Besar Peru ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Ricardo Morote pada 9 September 2022. Kunjungan hormat tersebut disambut oleh Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pengurusan dan Regulatori Puan Norsam binti Alwi. Pertemuan ini membincangkan usaha memperkukuhkan dagangan kedua-dua negara bagi memperluas akses pasaran produk agro makanan tempatan. Selain itu, turut dibincangkan potensi kerjasama pertanian yang boleh diterokai antara Malaysia dan Peru. Turut hadir pegawai-pegawai kanan Jabatan Pertanian dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Jabatan Pertanian Malaysia telah menganjurkan Simposium Biosecurity Tumbuhan bertempat di Kelana Resort, Seremban pada 13 hingga 14 September 2022 dengan bertemakan Pemerkasaan Biosecurity Tumbuhan Menjamin Sekuriti Makanan Negara. Program ini telah dirasmikan oleh Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Menurut Ketua Pengarah Pertanian, Datuk Zahimi bin Hassan, Jabatan Pertanian adalah sebahagian daripada Organisasi Perlindungan Tumbuhan Kebangsaan NPPO yang bertanggungjawab memastikan pelaksanaan biosecurity tanaman dan tumbuhan menjadi keutamaan ke arah pertanian yang mampan. Menurut Dr. Ronald Kiandi, MAFI akan terus memperkukuhkan kawalan biosecurity melalui Pemerkasaan Pusat Sehenti Kuarantin Negara OSQC di pintu masuk utama pengimportan dan pengeksportan hasil pertanian dan agro makanan negara. Selepas selesai majlis perasmian Simposium Biosecurity Tumbuhan, Ketua Pengarah Pertanian telah melawat dan menyantuni Encik Siddiq, seorang agropreneur muda dari Promax Green Sendirian Berhad di Mantin, Negeri Sembilan.
beliau mencadangkan pihak syarikat untuk menggunakan traktor berkapasiti lebih besar bagi mempercepatkan lagi proses penanaman dan penuaian tanaman jagung di ladang. Ladang Promax Green Sendiran Berhad telah berjaya menghasilkan 10,000 hingga 45,000 tongkol jagung manis setiap minggu. Selain daripada menjual jagung manis, pelbagai produk berasaskan jagung seperti air minuman jagung dan teh berperisa jagung turut dipasarkan. Ketua Pengarah Pertanian turut berpesan agar pejabat pertanian daerah dan bahagian teknikal Jabatan Pertanian sentiasa komited membantu dan menyampaikan khidmat pengembangan pertanian kepada wira-wira agro secara berterusan. Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pembangunan Industri dan Pengembangan, Datuk Elias bin Saad telah mengadakan lawatan ke ladang saudagar nenas Kampung Sungai Merap, Sepang. Selain daripada menyediakan kafe yang terletak di puncak bukit dengan berlatar belakang pemandangan Bandar Baru Bangi, ladang saudagar nenas juga menyediakan pelbagai aktiviti pelancongan dan pendidikan. Dalam lawatan tersebut, beliau memuji inisiatif dan usaha gigih usahawan tersebut yang mempelbagaikan hasil tanaman dan menjadikan lokasi kebun sebagai tarikan agro pelancongan. Turut hadir Pengarah Bahagian Pengembangan Pertanian Encik Johari bin Abdullah. Sejumlah RM19.5 juta telah diluluskan melalui rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 untuk Jabatan Pertanian Malaysia bagi projek pembangunan industri tanaman kopi dan kelapa di negara ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata, peruntukan tersebut bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dan fasiliti pengendalian lepas tuai bagi tanaman kopi dan kelapa. Beliau berkata demikian sempena perasmian sambutan Hari Kelapa dan Kopi tahun 2022 di Pejabat Pertanian Parit Botak, Senggarang, Johor. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Industri dan Pengembangan Datuk Elias Saad, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Regulatori Puan Norsam Alwi dan Adun Senggarang Muhammad Yusla Ismail. Karnival Jualan Produk Industri Asas Tani 2022 di Zon Utara yang berlangsung di Simat Aman Jaya Sungai Petani pada 23 hingga 26 September 2022 diyakini mampu menjadi platform bagi mewujudkan rangkaian antara usahawan-usahawan asas tani di Zon Utara negara. Program tersebut turut melibatkan 32 orang usahawan tempatan yang menjual pelbagai jenis produk. Ketua Pengarah Pertanian Datuk Zahimi Hassan berkata, Karnival Produk Industri Asas Tani ini berlangsung secara serentak di Zon Tengah dan Zon Selatan. Ia dianjurkan sebagai galakan kepada para pengusaha untuk lebih aktif berniaga dan mencapai tahap pendapatan yang lebih baik. Jabatan Pertanian turut menyediakan pelbagai pengisian termasuk demonstrasi berkaitan produk pertanian, pameran Jabatan Pertanian negeri-negeri dan ruangan gerai usahawan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan turun padang ke Karnival Produk Industri Asas Tani Zon Utara. Turut hadir pengarah-pengarah Jabatan Pertanian Negeri Perak, Pulau Pinang dan Perlis. Seramai 31 pengusaha tanaman padi di Pulau Pinang berjaya menamatkan kursus Farmers Field School FFS. Anjuran Jabatan Pertanian dengan kerjasama AIDA Pulau Pinang di Pusat Kecemerlangan Teknologi Padi Bumbung 5. Ketua Pengarah Jabatan Pertanian Datuk Zahmi Hassan berkata, pelaksanaan program FFS ini dapat menjadi pemangkin kepada pengeluaran dan peningkatan hasil padi melalui penyampaian kaedah amalan pertanian baik kepada pengusaha padi, terutamanya melalui persijilan MyGap dan pengurusan perosak bersepadu IPM. Beliau ditemui ketika merasmikan Majlis Graduasi Farmers Field School FFS di Seberang Jaya Pulau Pinang. Turut hadir sama ialah Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Industri dan Pengembangan Datuk Elias Saad dan pegawai-pegawai kanan jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Indeks Penanda Arasan Kebangsaan Kumpulan Pengguna Air MyKPA telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ahmad Hamzah. Menurut beliau, program ini dapat membantu para petani meningkatkan produktiviti pengeluaran selaras dengan amalan pengurusan terbaik serta kemudahan sistem pengairan melalui skim terlibat. Beliau turut menambah, peserta didedahkan berkaitan dengan pengurusan air dengan cara yang terbaik kerana air menjadi salah satu sumber yang paling penting sekali dalam semua jenis tanaman. Konvensyen bertemakan Petani Hero Makanan Negara itu berlangsung selama 3 hari bermula 29 September hingga 1 Oktober 2022. Turut hadir sama Ketua Pengarah Jabatan Pertanian Malaysia Datuk Zahmi Hassan.
Sekian daripada saya untuk rangkuman program Jabatan Pertanian September 2022 untuk informasi My DOA. Assalamualaikum dan salam hormat.